Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min syawal kana ka siyamid dahr. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kerana masih lagi kita diberikan peluang dan diberikan nikmat untuk kita menyambung lagi pengajian kita masih lagi dalam kitab Maqasidus Shaum ataupun Maqasid Puasa. Dan alhamdulillah sekarang kita telah memasuki fasal yang ke-7 dan juga fasal yang ke-8. Dan sebab fasal 7 dan 8 ni agak pendek, jadi kita akan satukan. Dan yang keduanya, selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus untuk menyempurnakan risalah agama Islam. Amma ba'd. Jadi insyaallah dalam fasal yang ke-7 kita akan membahaskan tentang puasa 6 ataupun puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dan pada fasal yang ke-8 nanti kita akan bahas tentang puasa mutlak. Baik, jadi mungkin kita ada yang belum tahu lagi apa itu puasa mutlak. Kalau puasa 6 Syawal ni kita semua dah tahu dah, kan? Baik. Itu yang pertamanya tentang puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi, mafhum hadis tersebut ialah barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun, kan? Riwayat Muslim. Baik. Dekat sini disebutkan bahawa sesiapa sahaja yang puasa pada bulan Ramadan selama lebih kurang 29 ataupun 30 hari, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, kan? Kata baginda Nabi, ia menyamai sebagaimana puasa selama sepanjang tahun, iaitu selama lebih kurang 365 hari. Itu dalam satu tahun ada 365 hari. Jadi dijelaskan macam mana pahala puasa tu dia boleh menyamai selama satu tahun. Maka pengarang kitab ini iaitu Imam Izzuddin Abdul Salam, beliau menyebut ia umpama puasa sepanjang tahun kerana satu kebaikan itu digandakan dengan 10 ganda daripada kebaikan yang sama. Jadi mafhumnya dekat sini, kalau kita puasa satu hari, dia akan menyamai puasa 10 hari. Itu satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Maka sebagai kiraan dia, kalau kita puasa Ramadan selama 30 hari, kan, darab dengan 10 ganda kebaikan, maka ia menyamai puasa selama 300 hari, kan. Kemudian kita tambah lagi dengan puasa Syawal selama 6 hari. 6 hari darab dengan 10. Sama dengan 60. Itu silap. Boleh betulkan. 60. Maksudnya 300 tambah 60. Maka sama dengan 360 hari. Ataupun 1 tahun. Ini kiraan matematik berdasarkan hadis yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan hadis yang sahih. Jadi kalau kita nak dapatkan kelebihan puasa selama 1 tahun, kan, setelah kita puasa Ramadan, kita tambahkan lagi dengan 6 hari pada bulan Syawal. Maka kita akan dapat fadilat puasa 1 tahun ataupun 360 hari puasa tadi itu. Baik. Kemudian yang seterusnya, puasa 6 ni perlu dilakukan secara berturutan ataupun kita boleh lakukan ia secara selang-seli, kan. Maksudnya puasa 6 ni kena straight 6 hari ataupun boleh nak puasa sehari, kemudian 3 hari lagi tak puasa, kemudian nanti lepas tunggu minggu depan puasa lagi 2 hari, macam mana. Baik. Jadi
menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu' ada menyebutkan kan, dan disunatkan untuk berpuasa secara berturutan di awal Syawal. Ini sunat. Maksudnya awal Syawal kan, bermula daripada 2 Syawal. 2 Syawal hinggalah ke 7 Syawal kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 Syawal hingga 7 Syawal. Secara berturutan itu sunat. Maksudnya itu lebih afdal lah, lebih utama. Kan? Tetapi sekiranya dipisahkan, maksudnya tidak berpuasa secara 6 hari berturutan. 6 hari itu selang-selilah, dia tak buat secara direct ataupun tak secara berturutan. Atau diakhirkan puasa tersebut di dalam bulan Syawal, ataupun kita pilih 6 hari yang terakhir, kan? 6 hari yang terakhir, bermula 23 ke, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ataupun bermula daripada 24 hari bulan Syawal ke, walaupun dilaksanakan secara 6 hari berturutan, tetapi pada akhir bulan Syawal, maka ia dibolehkan. Maksud boleh ni sahlah puasa tu, dapatlah juga fadilat puasa 1 tahun tadi tu. Cumanya menurut pandangan Imam An-Nawawi ni, yang lebih utama, yang sunat ialah kita buat pada 2 hari bulan hinggalah 7 hari bulan, ataupun pada awal Syawal 6 hari secara berturut-turut, kan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini yang biasanya kita selalu nak tanya kan, boleh ke kalau kita qada puasa Ramadan kan, khususnya bagi yang perempuan, kita nak qada puasa Ramadan sekali dengan puasa Syawal, kan, sebab puasa Syawal ni 6 hari. Kalau kita ada hutang puasa Ramadan tu 6 hari ataupun lebih, ataupun 2 minggu contohnya kan, maka boleh ke tak? Maka dekat sini ada 2 pendapat kan. Pertama, ada yang mengatakan sah kan. Maksudnya sah ni macam mana? Hukum sah terjadi kepada kedua-duanya, iaitu qada dan sunat. Maksudnya puasa qada Ramadan tadi sah, dan puasa sunat Syawal tadi itu pun sah. 2 dalam 1. Ini pendapat yang mengatakan sah. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan tidak sah. Tak boleh buat 2 dalam 1. Tidak sah ni maksudnya macam mana? Dia yang fardu sahaja yang dikira. Maksudnya kalau kita puasa pada bulan Syawal tu, kita niat untuk 2 kan, qada dengan Syawal, maka menurut pendapat yang kedua, dia kata yang sah hanyalah puasa qada Ramadan itu sahaja, dan Syawal tu tak sah. Maksudnya kena asingkan lah. Jadi setelah kita puasa qada Ramadan, ikutlah bilangan hari kita nak qada tu berapa hari. Lepas habis qada Ramadan, barulah kita sambung 6 hari lagi untuk puasa sunat pada bulan Syawal. Ini menurut pendapat yang kedua kan. Kerana apa pendapat kedua mengatakan tidak sah? Hujah mereka sebab tidak boleh menyatukan 2 jenis ibadah dalam satu ibadah. Ini alasan ulama yang mengatakan tidak sah. Maksudnya mereka tolak benda ni sebab dia kata tak boleh nak menyatukan ibadah puasa Ramadan dengan puasa sunat. Katanya tak boleh. Kemudian kita pilih yang mana? Pendapat pertama atau pendapat yang kedua? Kan? Kalau menurut Mufti Wilayah Dr. Zulkifli Al-Bakri dan tim mereka kan, mengambil kesimpulan bahawa boleh menggabungkan qada puasa Ramadan beserta puasa pada bulan Syawal kan? Kerana ia merupakan jenis ibadah yang sama tetapi dengan 2 niat. Ibadah dia sama, puasa, sama-sama puasalah. Cumanya ada 2 niat. Satu niat qada Ramadan, dan yang keduanya adalah niat untuk puasa Syawal. Dan ini juga pendapat sebahagian ulama kan. Jadi pendapat ni pun ada ulama yang membolehkan, iaitu pendapat yang pertama tadi yang mengatakan sah kan. Okey. Walaupun begitu, yang terbaik ini, kalau nak pilih yang terbaik, iaitu kita pisahkan antara qada dengan puasa 6 pada bulan
Syawal, untuk keluar daripada khilaf ataupun keluar daripada perbezaan pandangan para ulama. Itu yang lebih baik lah. Dan kalau yang lelaki kan, yang lelaki ya kita orang kata tak ada qada apa-apa kecuali kalau kita sakit dalam bulan Ramadan, sakit yang tenat, sakit yang teruk, dan sehingga meninggalkan puasa 2 hari atau 3 hari kan. Maka selesaikan dulu puasa qada Ramadan yang 2 hari atau 3 hari itu. Setelah itu barulah kita sambung dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Jadi itu kesimpulan dia. Kalau ada orang tanya sah atau tidak qada Ramadan dengan Syawal, jawab pilih yang ni, iaitu sah. Cumanya afdalnya kita pisahkan. Kemudian soalan yang ketiga, biasanya akan timbul persoalan, kita nak puasa Syawal ataupun kita nak utamakan jamuan rumah terbuka. Kan? Ini biasa kalau dalam Ramadan-Ramadan yang tahun lepas lah. Kalau Ramadan tahun ni mungkin kita terhad kan pergerakan kita sebab masih lagi dalam tempoh PKPB kan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan ialah mungkin kita raya tahun ni tak semeriah yang beberapa tahun yang lepas kan, tetapi ada hikmah kan, kita boleh puasa Syawal. Jadi kalau dalam bulan Syawal yang lain kan, mungkin ialah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ataupun beberapa tahun yang akan datang, kita nak dahulukan puasa Syawal atau nak dahulukan jamuan rumah terbuka. Kadang-kadang kita pun bimbang kan, bingung nak pilih mana yang satu. Sebagaimana perbahasannya lepas kita dah sebutkan kan, kalau ada orang yang mempelawa kita untuk makan dalam keadaan kita ni berpuasa, maka katakan inni shaim, aku sedang puasa. Kita tolak benda tu. Itu yang perbahasan yang lepas. Cuma kita akan refresh balik kan. Tengoklah beberapa keadaan. Dekat sini ada 3 keadaan kan. Kalau kita ni dalam keadaan puasa, kemudian boleh tolak benda tu, maksudnya tolak jamuan tersebut kan, dan tuan rumah dia faham, orang kata dia tak tarik muka lah kan, dia tak kecewa, maka tak apalah, kita teruskan puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kan, kalau kita ni puasa tetapi tuan rumah dia rasa keberatan kan, kita bagi tahu dia kita nak datang hari ni, dia dah masak banyak-banyak, tiba-tiba kita puasa. Kalau kita tak makan, tuan rumah dia sakit hati, dia kecewa kan, dia rasa kita ni menghampakan usaha dia untuk menjamu kita lah. Maka dalam keadaan sebegini lebih baik kita batalkan puasa sunat tersebut dan kita sahut ataupun terima jamuan daripada tuan rumah tadi. Ini untuk menjaga silaturahim kan, sebab benda tu adalah penting kan. Itu yang kedua kan. Dan yang ketiga, ini bagi pihak tuan rumah. Contoh kalau ada sebahagian daripada mak ayah kita yang nak buat rumah terbuka kan dalam bulan Syawal, maka lebih baik ataupun sebaiknya, seeloknya lah kan, buat sebelah petang hinggalah ke malam. Tujuannya apa? Kalau sebelah petang orang yang tak puasa dia boleh datang kan, sedangkan orang yang berpuasa dia boleh datang pada waktu sebelah malam. Dua-dua dapat kebaikan. Itu yang lebih baik kan? Lebih orang kata boleh menjaga ibadah puasa Syawal dan juga boleh menjaga silaturahim dengan sahabat-sahabat kita yang lain kan. Okey, baik. Selesai. Kemudian yang terakhir iaitu puasa mutlak. Ini puasa mutlak ni fasal yang ke-8. Puasa mutlak ni apa dia? Puasa mutlak ni nanti kita akan tengok. Dan dalam hadis disebutkan, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nar sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya puasa kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya daripada neraka sejauh 70 tahun. Ni dijauhkan kita daripada neraka tu sejauh 70 tahun, iaitu hari apa sahaja tanpa ditentukan. Itu maksudnya puasa mutlak ni ialah puasa pada hari apa sahaja tanpa ditentukan. Kan, maksudnya puasa yang kita buat bukan puasa Ramadan, bukan puasa Syawal, bukan puasa Isnin, bukan puasa hari Khamis, bukan puasa pada bulan-bulan yang tertentu, maksudnya hari biasalah kan. Contoh
kalau kita ni apa nama ni biasa dengar ada ahli keluarga yang kekurangan bekalan, kan? Pagi dia tak tahu nak makan apa, kan? Maka daripada bermula azan subuh, kan, dia tak makan apa-apa lagi. Kemudian pukul 8 dia rasa lebih baik aku puasalah, kan? Sebab yelah daripada tadi tak makan lagi. Dia niat untuk puasa sunat, kan? Boleh, tak masalah. Ini sebab puasa sunat dia tak niat tu tak diwajibkan untuk diucapkan pada waktu malam. Berbeza dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kita kena niat pada waktu malam. Tetapi niat puasa sunat ni sebelum apa nama ni matahari tu tegak ataupun sebelum matahari tu naik tinggi, masih diperbolehkan. Jadi itu puasa mutlak, kan? Tetapi puasa mutlak ni yang pentingnya bukan puasa pada hari-hari yang haram berpuasa. Itu tak boleh. Hari yang haram berpuasa contoh 2 hari raya, iaitu 1 Syawal, kan? 1 Syawal dan juga pada hari Tasyrik 9, 10, 11, 12 apa ni 10, 11 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini tak boleh, kan? Kemudian apa nama ni juga bukan pada hari-hari yang makruh berpuasa. Pada hari yang makruh berpuasa, contoh hari yang makruh berpuasa contohnya apa? Puasa pada hari Jumaat sahaja. Itu tak boleh. Kan? Itu tak boleh untuk puasa mutlak. Jadi kalau puasa mutlak ni hari lain lah, hari Selasa ke ataupun hari Rabu ke, itu diperbolehkan. Jadi secara kesimpulan mudahnya, puasa mutlak ni puasa apa sahajalah, yang penting dia tu puasa sunat. Kan, puasa sunat dan dilakukan pada hari-hari yang diperbolehkan berpuasa, kan? Itu sahaja. Jadi setakat ini sahaja untuk perbahasan kali ini, yaitu bab yang fasal yang ke-8 dan fasal yang ke-7. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Tinggal 2 pertemuan, yaitu pada fasal yang ke-9 dan fasal yang ke-10. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.